Hakikat bahawa Yang Amat Berhormat meletakkan Paguh sebagai pengerusi Majlis Pemulihan Negara menunjukkan keyakinan tinggi Yang Amat Berhormat kepada Paguh, walaupun rekodnya saya pesimis menceritakan tentang kegagalan. Kepimpinan yang lepas, Yang Amat Berhormat Bera juga adalah pemain watak utama dalam soal pemulihan pandemik COVID ini. Saya teliti dalam dokumen pemulihan itu, ada dua kata kunci penting. Yang pertama, setiap keputusan kerajaan akan berpandukan sains dan data. Itu yang pertama. Yang kedua, berdasarkan kepada maqasid syariah. Soalan tambahan saya ialah, mendengar jawapan Yang Amat Berhormat Bera tadi, pertimbangan membuka semula 11 sektor ekonomi berasaskan kepada angka yang divaksinasi, penilaian risiko, SOP ketat, tak boleh lagi kurung rakyat lama-lama, risiko serangan mental dan sebagainya. Di manakah asas sains dan data dan pertimbangan maqasid digunakan? Saya contohkan ya. Maqasid syariah, keutamaan nombor satu adalah menjaga nyawa. Sains dan data menunjukkan angka kematian masih lagi berlegar kepada 3 digit. Bermaksud angka masih membimbangkan. Kalau pertimbangan berdasar pada maqasid syariah, kenapa mesti dibuka ketika data menunjuk angka kematian masih tinggi? Yang pertama. Yang kedua, sains dan data benar menunjukkan vaksinasi tinggi. Antitesis kepada vaksinasi adalah varian baru. Sarawak adalah negeri yang paling tinggi vaksinasi di Malaysia, tapi hari ini juga mencatatkan kes positif harian yang tinggi juga. Bagaimana sains dan data memberikan justifikasi terhadap pembukaan sektor ekonomi ini? Saya mohon jawapan Yang Amat Berhormat Bera. Terima kasih. Dari segi plan pemulihan negara yang dipengerusikan oleh Paguh, memang Paguh telah pun mempengerusikan mesyuarat ini sejak daripada mula Majlis Pemulihan Negara ini diwujudkan. Jadi sebab itu kita memberikan kepercayaan kepada Paguh untuk meneruskan tugas dia. Dan yang keduanya, kita bersandarkan, soalan ini bersandarkan kepada 11 jenis aktiviti ekonomi yang kita benarkan. Ya. Dan seperti kata Yang Berhormat tadi, kita berdasarkan sains dan data yang menunjukkan, iaitu apa yang kita lihat adalah dari segi kluster yang diwujudkan oleh 11 daripada sektor ekonomi yang telah kita buka. Sebagai contoh, ramai yang mengatakan gunting rambut ni bahaya sebab close contact dan sebagainya. Tetapi sepanjang tahun 2020, hanya satu yang melibatkan kes kluster kes yang melibatkan gunting rambut. Begitu juga dengan beauty salon. Ramai yang mengatakan ini bahaya. Tetapi tidak ada kes yang melibatkan, hanya satu kes atau dua kes yang melibatkan di beauty salon. Begitu juga dengan kedai cuci kereta. Ramai kata ini kedai cuci kereta ni pekerjanya Bangladesh dan sebagainya. Jadi tentu jangkitan lebih mudah. Tetapi sepanjang tahun 2020, tidak ada satu pun yang melibatkan kedai cuci kereta. Jadi data-data seperti inilah yang menyebabkan kita fokus kepada sektor-sektor tertentu untuk kita buka, walaupun di tempat lain masih lagi ada kluster-kluster lain.